Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Bersama menerusi Ruang Bicara di siaran Bernama TV, saya Wan Syahrina. Serba Dinamik Group Berhad, apabila menyebut nama ini, ia bukan nama yang kecil, sebenarnya nama yang sangat disegani dalam industri berkaitan dengan kejuruteraan bersepadu, minyak dan gas, penyelesaian ICT, dan bukan sahaja di negara ini, malah merentasi sempadan geografi. Adalah menjadi kebanggaan sebenarnya kerana syarikat yang bermula dari sebuah syarikat kejuruteraan kecil di Bintulu, Sarawak. Malam ini, kebanggaan kepada Ruang Bicara dan juga kepada saya secara personalnya untuk menelusuri milestone Serba Dinamik selepas 27 tahun ia melangkah dan kini laju berlari. Bercakap tentang Serba Dinamik terus berkembang dalam suasana ekonomi dilanda pandemik global, kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Engineer Abdul Karim Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Serba Dinamik Holdings Berhad. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Sekali lagi, saya kira untuk tahun yang satu lagi tahun yang cemerlang untuk Serba Dinamik, ya. Okey, dan mungkin boleh kita mulakan dengan itu terlebih dahulu kerana kalau mungkin ada yang kurang akrab, Serba Dinamik adalah nama yang membawa imej Malaysia menembusi pasaran luar, pasaran antarabangsa sehingga ke wilayah Eropah, Amerika, Afrika, Asia Tenggara, Asia dan Timur Tengah. Jadi faktor yang paling utama yang Datuk boleh sifatkan, boleh Datuk namakan sebagai strategi yang paling penting membawa Serba Dinamik ke tahap sekarang ini? Terima kasih Cik Wan Syahrina atas jemputan ini, dan saya ingin memulakan jawapan ataupun pandangan saya kepada soalan itu adalah suatu perancangan perniagaan yang sustainable. So in another word, we set up a sustainable business model. Dan bila kita kata sustainable, maknanya ianya berkekalan. Dan dalam faktor berkekalan ini, kita telah kemukakan ataupun mengusahakan banyak perkara untuk membina suatu fondasi yang kuat. Saya rasa selepas lebih daripada 27 tahun, kami merasa bangga bahawa kita telah mencapai satu tahap yang mana kalau rintangan-rintangan yang datang masuk menghalang, ianya akan mampu untuk mengekang dan juga mengatasi masalah tersebut. Maksud Datuk, struktur paksi syarikat itu sendiri membolehkan ia melalui semua halangan yang datang selama 27 tahun ini. Let me touch a little bit more on that. Sebab pertama, syarikat Serba Dinamik disandarkan kepada teknologi. Dan perkara ini memang menjadi suatu asas yang kita bahaskan secara dalaman. Dan setiap tahun isu ini dibangkitkan, di manakah kemampuan teknologi Serba Dinamik jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing kami di peringkat tempatan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan peruntukan yang telah kita sediakan juga dijuruskan ke arah tersebut. Dan saya sebenarnya ingin mengambil peluang ini untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan yang telah membantu dalam fundraising exercise Serba Dinamik selama ini selepas ianya disenarai di Bursa Saham Malaysia. Dan kedua, kita menitik beratkan positioning syarikat di pelbagai negara, sebab kita mempunyai suatu keyakinan bahawa tidak semua ataupun tidak sesebuah negara itu akan sentiasa berada dalam keadaan political situation, a stable political situation. So dengan berada di pelbagai negara, kita dapat mengimbangkan pendapatan untuk syarikat jika berlaku sesuatu perubahan yang tidak begitu sesuai untuk suasana perniagaan. Dan kita boleh pindah kepada negara lain supaya pendapatan yang kita janjikan kepada shareholder
dapat dicapai juga. Ya. Okey, itu sangat menarik untuk kita sentuh secara dalam juga kerana negara kita antara yang sedang berdepan dengan cabaran akibat kelembapan ekonomi global. Jadi bagaimana sebenarnya Cyber seperti kata Datuk tadi mengadaptasi perbezaan dari segi mungkin pemerintahan, dasar, peraturan, budaya dan perkara-perkara yang unforeseen seperti ini. Tapi kalau orang mengatakan bahawa Malaysia ni agak lembab dan ketinggalan ataupun agak lemah sekarang ni, saya tidak begitu setuju. Sebab kalau kita tanya kepada merata tempat usahawan dan seumpamanya, mereka masih mempunyai pendirian bahawa Malaysia ni suatu tempat untuk mengadakan ataupun menjalankan perniagaan yang baik. And because of this, they do not really have a very strong motivation to get out of the country. Itu sebagai satu bukti. Okay. Tapi bagi Cyber Dynamic, kita merasakan bahawa pasaran kita memang pasaran dunia. Jadi di mana negara yang memberi peluang perniagaan kepada kita, kita akan datang dan seterusnya merangka suatu business model yang dapat menggarap pendapatan dan juga keuntungan untuk syarikat tersebut. Jadi saya merasakan bahawa kalau kita betul membuat satu perbandingan di antara Malaysia dengan negara lain, saya boleh katakan bahawa peluang yang ada di negara Malaysia ini masih banyak, dan iklim perniagaan boleh dikatakan masih baik, dan asas yang telah diwujudkan di Malaysia ini telah meletakkan ianya sebuah negara yang mampu untuk menghadapi pelbagai cabaran. Okey, bila menyebut nama Serba Dinamik dan melihat kepada pencapaiannya sekarang ini, kita dapat relate, kita dapat mengaitkannya dengan nama yang mungkin Datuk pilih secara kebetulan ataupun mungkin memang ada strateginya, tapi kita nak bercakap tentang dinamisme Serba Dinamik itu sendiri untuk melengkapi namanya itu. Ya. Sebenarnya bila saya mengambil keputusan untuk resign daripada syarikat yang saya bekerja sebelum ini, time is an essence. Masa itu adalah amat penting. Jadi untuk mempercepatkan penubuhan dan memulakan perniagaan saya tengok in the list of approved company ada nama Serba Dinamik Sedia Berhad. Okay. Jadi saya rasa nama tu mempunyai makna yang baik dan suatu aspirasi dihalalkan ke arah supaya menjadi Serba Dinamik. Ya, nama itu yang datang pada Datuk. Ianya ada suatu nama yang telah diluluskan. It's a chef company. Okey. Baik, kalau bercakap tentang cabang perkhidmatan dan kepakaran yang ditawarkan oleh Serba Dinamik, terutamanya untuk memastikan dinamiknya Serba Dinamik ini dapat berterusan, dapat dijaga credibility dan juga integritinya. Seperti yang saya kata pertama tadi, is the business model is very important, and then the diversification in terms of where you get the revenue, which I'm referring to the geographical positioning of the company, and then thirdly dia mesti ada penerusan R&D untuk mengukuhkan teknologi dalaman kita, dan kita juga mesti mampu pantas untuk menggarap teknologi-teknologi yang terbaru. For example, like technology related to Industrial Revolution 4.0 yang memang menjadi suatu tajuk perbahasan dan perdebatan yang hebat di merata tempat di seluruh dunia sekarang ni. Tapi untuk kita, kalau kita cuma sekadar mengetahui dia tapi tidak mengamalkan dia, tak berguna juga. Jadi apa yang kita buatkan adalah kita sedaya upaya mempunyai kemampuan untuk memiliki teknologi tersebut. Kalau tak sempat dan tidak berkemampuan, kita mengadakan kolaborasi dengan mereka-mereka yang telah mencapai satu tahap yang boleh dibanggakan. So again, it goes up to the issue of time. Time is essence, ya. And ianya saya rasa setakat ini boleh membantu
Cyberdynamic supaya tetap kekal relevan di persada perniagaan ini. Okey, kalau kita bercakap tentang tenaga kepakaran di sebalik kejayaan Cyberdynamic dan juga mungkin proses pemindahan pengetahuan yang diamalkan sepanjang tempoh kejayaan Cyberdynamic ini. Saya rasa saya nak kaitkan dengan apa yang diyakini dan dipercayai oleh pihak pengurusan Cyberdynamic. Kita selalu mengatakan bahawa the world is our market. Dunia ini adalah pasaran Cyberdynamic. Jadi bila kita mengatakan dunia ini adalah pasaran Cyberdynamic, maknanya kita perlu untuk tap onto the expertise and the professionals in the respective country yang kita berada. Sebaik mungkin kita nak menggunakan profesional daripada Malaysia. Tapi kalau masa kesuntukan kita sukar nak mencari, kita sebenarnya banyak juga menggunakan profesional dan kepakaran daripada negara-negara lain atas dasar ianya juga boleh menjimatkan kos sebab ianya berdekatan dengan tempat di mana kita mengadakan operasi tersebut. So the professional, the expert within Cyberdynamic group at the moment is a global expert, and they come from different countries around the world. Okey. Kalau kita melihat kepada percaturan Cyberdynamic dalam perniagaan dan juga langkah-langkah yang diatur dengan betul dalam setiap strategi menceburi bidang yang baru dan mencapai kejayaan dalam bidang-bidang yang baru ini juga, siapa mastermindnya ataupun orang yang menggerakkan buah-buah catur ini, Datuk? Saya ingin mengatakan bahawa is still going back to the key promoter and the founder of the company. Saya ingin juga mengambil peluang ini untuk menyebutkan nama Dato' Abdul Kadir Sahib sebagai rakam perniagaan saya di peringkat awal lagi. Juga disebutkan nama Dato' Awan Daud, juga merupakan teman perniagaan saya di peringkat awal. Mereka masih berada dalam syarikat. Dan seterusnya kepada senior vice president, and then the financial team that I have. Semua ini memainkan peranan yang amat penting untuk memantapkan kedudukan Cyberdynamic ke tahap yang apa kita lihat sekarang ini. Saya kira apa yang terkandung dalam apa yang Datuk sebutkan, nama-nama yang Datuk sebut yang bermula dari awal bersama-sama Datuk sehingga sekarang masih lagi bersama-sama, itu juga antara rahsianya, ya, formula kejayaan. Baik, kita melihat satu pencapaian yang mungkin paling baru pada Ogos 2020, projek di Abu Dhabi yang disertai Cyberdynamic, walaupun pada masa itu kita telah pun berdepan dengan COVID-19, ya. Bernilai 7.71 bilion ringgit. Mungkin boleh Datuk terangkan sedikit berkenaan dengan projek ini. Sebenarnya permulaan Cyberdynamic di negara United Arab Emirates dilakukan secara berperingkat-peringkat. Kontrak yang kita dapat pun tidaklah sampai kepada bilion. It's reaching ke millions, and then it is spread over a duration of 2-3 tahun. Dan bila kita menunjukkan prestasi persembahan yang baik, the locals in the United Arab Emirates came and approached, and we have a discussion, and we throw out quite a number of proposals. One of it is Innovation Hub, and then ada lagi cadangan-cadangan lain seperti Digital Theme Park, and then data center, and so on so forth. So mereka tertarik, dan kita mengadakan perundingan, perbincangan dan seterusnya, dan akhirnya I would say alhamdulillah we secured this innovation hub at the value that Cik Wan Sharina has mentioned just now. So for us, this is actually a combination of our capabilities on the construction, and combined together with the creativity and also the content from the aspect of frontier technology yang kita masukkan dalam konsep Innovation Hub ini. Jadi apabila pandemik COVID-19 bermula, adakah ia memberi sebarang implikasi kepada Cyberdynamic dan operasinya? Ianya bergantung kepada bentuk kerja yang perlu dilakukan. Ada setengah kontrak berada dalam kategori essential, masih dibenarkan berjalan,
dan ada setengah yang tidak berada dalam konsep essential, ianya terpaksa diperlahankan ataupun dihentikan. Dan saya rasa kalau kita ambil as an overall, we still manage to mitigate and compensate in terms of the losses in one contract or in other locations. We combine together, we can still meet what the management has promised to the shareholder. Datuk juga ada menyebut tentang virtual park yang termasuk dalam projek yang dilaksanakan di Abu Dhabi dan saya difahamkan sebelum ini di Malaysia juga sebab Dinamik memulakan taman tema virtual ataupun digital virtual park ini. Apa progresnya, Datuk, kalau boleh dikongsikan? Dia sebenarnya dalam perancangan pengurusan sebab Dinamik, digital virtual park ni adalah suatu program ataupun cadangan yang lebih kecil kalau dibandingkan dengan Innovation Hub. Dan kebanyakan tempat yang kita pergi, kita nampak bahawa orang ada keraguan tentang investment yang tinggi kalau kita nak mulakan terus dengan Innovation Hub, because Innovation Hub is considered as a global kind of investment to pull in all the different professionals and experts and from the academia, from the professionals, from the R&D and so on so forth. Skala besar. Ya, skala yang besar. Jadi digital virtual park ni sebenarnya skala yang lebih kecil untuk meyakinkan orang bahawa apa yang kita boleh buat dan juga konsep di belakang dia adalah betul. Ataupun istilah lain saya sebutkan, digital virtual park ini adalah proof of concept to the innovation hub that we are trying to introduce globally. Okey. Di Malaysia? Ya, dan sebenarnya digital virtual park ni sebenarnya juga sebagai satu pembuktian tentang frontier teknologi. Sebab kita banyak membicarakan tentang frontier teknologi, Industry Revolution 4.0, tapi mana pembuktian dia? Jadi digital virtual park ni diseliti, dimasukkan kandungan teknologi ini. Jadi manusia ni dia boleh experience and then boleh memahami betul perkara ini ataupun teknologi ini mempunyai kesan yang tersebut. I give a very simple example. Macam kalau kita nak main roller coaster, kita kena pergi kepada taman tema, tetapi in this digital virtual park, you are basically using the virtual concept. Virtual concept ini is part of the pillars of Industry Revolution 4.0, dan pengalaman dilalui itu adalah sama seperti kalau kita pergi kepada taman tema yang konvensional. Jadi ini sebagai satu bentuk pembuktian tentang teknologi dan pengalaman yang mereka lalui itu sama seperti yang physical presence in a conventional kind of theme park. So saya rasa perkara-perkara inilah yang boleh meyakinkan orang tentang macam mana teknologi Industry Revolution 4.0 boleh digunakan sebagai meringkaskan apa yang dicapai oleh manusia. So in brief, kita semua tahu bahawa Industry Revolution 4.0 is a tools which can help to improve the efficiency of equipments or asset and then increase the productivity. Memang benda tu yang semua orang nak capai. Ya. Okey. Di Malaysia kita sudah ada dan sudah boleh menikmati pengalaman ini? Ya. Satu adalah di Kota Samarhan, and then we built up another one dekat Iwo Mall di Bangi, dan negeri-negeri lain juga menjemput kami. Antara lain adalah Kota Baru, more or less confirm on that. Johor Bahru is also confirmed, so we are working on that, and a few other location. Tapi saya ingin mengambil peluang ini. Sebenarnya digital virtual park ni mempunyai 3 komponen yang penting. Satu adalah kewujudan apa yang kita sebutkan sebagai Innovation Lab. Innovation Lab ini adalah satu platform yang kita sediakan untuk mereka-mereka yang ingin mencuburi dan juga mengembangkan perniagaan mereka for startup company, because once they comes in, join the platform,
they are connected to all the other parties and startup company in other parts of the world. And then satu lagi ada virtual entertainment activities, which is a proof of concept to demonstrate the technology effect. And then satu lagi kita sebutkan sebagai e-sport. E-sport ni baik sebab ianya menstimulasikan otak sebelah kanan kita and help us become more creative, because in that e-sport you really have to think and you have to find mitigation how to beat your competitor. Tapi semua ni digunakan secara online, secara digital. Ya, dalam persekitaran yang selamat. Ya, betul, okay. betul. Baik, Ya. kita akan sambung lagi bercakap tentang serba dinamik dan pencapaiannya yang membanggakan seketika lagi apabila kita kembali semula menerusi Ruang Bicara. Berehat seketika, teruskan menonton siaran Bernama TV. Kembali menerusi Ruang Bicara, malam ini bercakap tentang serba dinamik dan juga keupayaannya untuk terus berkembang dalam suasana ekonomi yang dilanda pandemik global. Bersama-sama saya lah Dato' Dr. Engineer Abdul Karim Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Serba Dinamik Holdings Berhad. Dah bercakap tentang akhir sekali tadi kita menyentuh tentang digital virtual park di negara kita dan juga di luar negara. Baik, ini juga mungkin ada kaitan dengan langkah cemerlang yang diorak oleh Serba Dinamik apabila mengumumkan usaha atau penglibatan dalam industri teknologi IR 4.0 pada September tahun lepas. Jadi mungkin juga kita ingin tahu perancangan Datuk dan Serba Dinamik untuk itu dan bagaimana Serba Dinamik membantu Malaysia menghadapi cabaran IR 4.0 ini sendiri. Saya rasa pertama keyakinan kita adalah pada teknologi. Dan IR 4.0 is the latest technology which we always mention that is something that we must adopt and also adapt, and we need to be able to acquire this kind of capability. Kalau kita gagal, maknanya kita tidak dapat bersaing dengan our competitor, and we also cannot achieve value added kind of service to our respective customer. Sebab end result dia, teknologi ini adalah untuk menambahkan efisiensi, menambahkan production. So it is something that we must have lah. Dan saya juga ingin mengambil peluang ini bahawa pelaksanaan untuk meyakinkan orang tentang teknologi ini adalah penting, dan atas dasar itu kita melabur kepada Digital Virtual Park di Sarawak yang pertama. Kedua di Evo Mall. Evo Mall sebenarnya cuma satu daripada 3 komponen yang disebutkan tadi. Komponen lain kita akan letakkan di tempat yang berbeza di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dan I would say that we also have managed to push in and been accepted to design and develop this digital virtual park di Fujairah di United Arab Emirates. So bagi saya ini adalah projek yang pertama lah of digital virtual park out of Malaysia. Dan kita akan menjadikan digital virtual park ni sebagai satu brand name yang kita nak promosikan dia di merata dunia. Okey, baik. Datuk telah menyebut, saya kira mungkin lebih setahun, 2 tahun yang lepas ketika saya mewawancara Datuk telah menyebut tentang IR 4.0. Sehingga sekarang kita masih lagi berbicara tentang perkara-perkara yang perlu dibuat oleh negara untuk menyemarakkan industri 4.0 ini. Adakah Datuk merasa kita bergerak pada pace yang betul? Malaysia, industrinya, pemain industrinya, adakah kita berjalan pada rentak yang cukup untuk merancakkan IR 4.0? Bagi saya ingin mengatakan bahawa it is never too late for us to start. To the question to whether Malaysia is a bit lacking behind or what, I will say that like what I mentioned, it is never too late to start. Tapi satu keistimewaannya berkaitan dengan orang-orang Malaysia ni,
mereka dapat memahami konsep dengan cepat dan juga menerima konsep itu secara matang. They have a matured kind of thinking and attitude towards it. Itu yang penting. Dan kalau kita lihat di pihak kerajaan, they have rolled out so many templates and policies and so on in line towards achievement of what Industrial Revolution 4.0 wants to do. And that is very good. So apa yang saya ingin katakan bahawa kita tidak ketinggalan dan apa yang kita lakukan ini sebagai satu pembuktian, ya. Because a lot of people ask us just to become agent or collaborators and so on. We said no. We need to have the knowledge and be able to acquire and have these capabilities of technology in-house. Sebab itu kalau kita lihat Cyberdynamic, kita ada fintech division. We also have AI, artificial intelligence. We have cyber security, and then we also have other frontier technology combined and together. And apa yang kita kekurangan, kita akan buat kolaborasi dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Among others is Microsoft, Huawei, and so on so forth. Jadi dalam konteks itu, apa yang kita ingin buktikan adalah we roll out our knowledge bukan saja di Malaysia, tapi di tempat lain di mana kita mempunyai suatu posisi perniagaan yang kukuh. UAE is an example of it, and then we are looking into a lot of other countries, especially in the African continent and also in Central Asia, dan masih melihat peluang-peluang lain yang sedia ada. Okey, apa cabarannya untuk Datuk pergi lebih laju, Cyberdynamic pergi lebih pantas ke tempat-tempat yang tersebutkan tadi? Kalau kita lihat sekarang ni, COVID-19 pandemic is one of the challenges. And then the second, I think in terms of the acceptance of all the country that we go, memang tak ada penentangan terhadap teknologi ini. For example, I have seen Smart Africa Master Plan. Kalau kita lihat Master Plan mereka, memang cukup hebat. Saya tengok pun saya takut dan terkejut. Okay. Jadi what I'm trying to say is everybody is moving towards that direction. So the opportunities is very big, and I urge my other colleagues who are good in all these respective areas, go and look at the market outside of Malaysia. But use Malaysia as a platform for you to basically build up this capability. Okay. Yeah. Okay. Sedar tidak sedar ataupun walau perik, tapi harus juga kita akui bahawa COVID-19 ini sedikit sebanyak telah menyumbang juga kepada kerancakan kita mengoptimumkan penglibatan kita menerusi industri revolusi industri keempat IR 4.0 ini. Sebab itu kita melihat norma baru, mesyuarat maya, pembayaran tanpa sentuhan, persidangan maya, pembelian dalam talian dan sebagainya. Dan Cyberdynamic sendiri menerusi salah satu cabang syarikat Cyberdynamic IT Solutions telah menyediakan aplikasi dalam talian ini sejak sebelum itu lagi. Jadi mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit antara solution yang ditawarkan oleh SDIT ini. Memang betul, Cik Wan. Sebagai contoh, kita SDIT mempunyai suatu apps yang kita sebutkan sebagai QuickPay. Sebelum pandemik ini, penerimaan dia tidaklah begitu menggalakkan. Tapi bila pandemik berlaku, kita QuickPay, salah satu tempat yang kita khususkan adalah untuk parking, dan kebanyakan orang dia takut nak sentuh. Jadi QuickPay ni dia pakai QR code, dia tak perlu sentuh, dia just tengok the emitter and also the remitter. And then the latest technology that we have put in is basically istilah dia face recognition. Maknanya dia mempunyai kamera yang boleh mengenali plat nombor ataupun objek lain yang telah diprogram, dan ada AI algorithm yang telah dimasukkan di dalam chipsnya. So dengan yang demikian, maknanya penerimaan dia makin rancak. Dan
Saya rasa perkembangan kalau dibandingkan sebelum pandemik dengan semasa pandemik, memang quick pay dari segi penggunaan dia berganjak lebih daripada 10 kali ganda. Ya. So betul apa yang disebutkan tadi, bahawa sebenarnya pandemik ini membantu untuk orang menerima teknologi dan juga mengubah dunia implementasi dari segi penerimaan kepada teknologi Industri Revolution 4.0. Okey. Sebenarnya Dynamic juga baru-baru ini mengumumkan penglibatan dalam industri angkasa. Okey, ini sesuatu yang baru juga dan ingin kita tahu lebih lanjut sebenarnya apa yang mendorong sebenarnya Dynamic untuk menceburi industri ini pula. Ya. We call it as a space economy or space technology and economy. Saya ingin menegaskan bahawa sebenarnya space ni merupakan suatu tempat di mana banyak aktiviti teknologi berlaku, dan kalau orang membuat satu pengkajian, ianya boleh dibentuk dalam satu supply chain of business and economy which will be very very attractive. Dan untuk memendekkan jawapan kepada soalan itu, space teknologi ataupun space economy yang kita kaitkan adalah kita menumpukan kepada communication. Kita menggunakan satellite, low orbit satellite that can produce the signal broadband that is required for internet connectivity. Sebab itu kita sebutkan kita nak menyumbang kepada mengadakan internet connectivity to the unserved and underserved community. Jadi ianya sesuai dengan seruan kerajaan, ambition kerajaan untuk membantu komuniti yang tidak dapat menikmati internet connectivity ini. Dan apa pulangannya kepada Serba Dynamic? Sebab kita banyak membuat apps dan products dan software yang berkaitan dengan different kind of Industrial Revolution 4.0. And you need the internet connectivity so that these apps and this application can be used. So the bigger coverage that we can provide to the community at large, the more business that it will comes back to Serba Dynamic. So ianya merupakan suatu infrastructure that we are very determined to make it happen at the affordable kind of price. So as the effect of it, that the supply chain of business akan berlaku. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang industri angkasa ini, mungkin Malaysia bukan negara yang begitu mengutamakan ataupun mungkin memberikan penekanan yang mendalam dan besar terhadap industri ini. Jadi bagaimana mungkin Serba Dynamic ingin memposisikan kedudukannya untuk membantu memangkin pertumbuhan industri ini di negara kita? Pertama, kita melibatkan diri sebab kita melihat bahawa melangkah ke hadapan, Serba Dynamic kena mencari what we call it as areas where there is niche in terms of the service and offering that we are rolling out to the market. So kita melihat bahawa space technology ini merupakan a niche market. There is not that many player at the moment, and it will helps to position Serba Dynamic in the different aspect from the revenue, sales, and also because it is niche, tak banyak kompetitor dalam bidang tersebut. Dalam perancangan kita, kita selalu merasakan bahawa kita tidak mampu sebab teknologi dan keupayaan engineering kita tak sampai ke tahap tersebut. Tapi bila kita membuat pengkajian, sebenarnya di IPT, Institut Pengajian Tinggi, mereka semua dah ada all this space technology division. The regulator side also, MISA, is very well positioned, and the investment that they put in is also very high already. So kita sebenarnya menggabungkan semua kemudahan yang ada ini dengan kepakaran-pakaran yang ada ini untuk roll out this space technology in a big way. And we believe that we can make it, insyaAllah. Okey. Jika ia satu lagi langkah kejayaan yang diambil oleh Serba Dynamic, maka nama Serba Dynamic itu, logonya itu, warna hijaunya itu sudah berada di dasar lautan, sudah kini berada di atas angkasa pula. Kemana lagi yang Datuk nak pergi selepas ini, Datuk rasa? Jangkaannya.
Well, I will say that business is a journey, and then along the journey, we need to see what is coming up and what is going, what the world is heading towards. So kalau kita lihat, memang banyak lagi perubahan-perubahan yang akan berlaku di merata tempat. So we are trying to understand and study and try to move towards so that kita tak terlalu ke belakang daripada pemain-pemain utama dunia ini. Dan saya selalu memberikan suatu perumpamaan bahawa semua insan manusia itu dikurniakan dengan anggota-anggota yang sama. It is just whether how much we want to push to the limit so that we can achieve the same as what other people is achieving. So it goes along that direction, and believe that our Malaysian people can do it. Okey. Kalau menyentuh kepada perasaan yang Datuk sebutkan tadi, mungkin limitation kepada Datuk tak dapat kita nampak, limitasi kepada serba dinamik ini tidak ada. Tapi core-nya apa? Datuk seorang engineer, mungkin juga teknologi sekarang ini dan juga businessman, itu sudah tentu saja. Tapi asasnya kepada serba dinamik itu dan perniagaan-perniagaan tradisionalnya, apa nasib contohnya industri kejuruteraan, sektor ataupun cabang kejuruteraan dalam serba dinamik? Sebenarnya apa yang kita activatekan sekarang banyak membantu perniagaan-perniagaan asal kita. I give you an example. Maintenance has always been one of our core competency. It will still maintain and it will always maintain. Sebab maintenance penyelenggaraan ini bagi kita adalah is a recession proof kind of business. Dalam keadaan ekonomi macam mana pun, memang orang perlu melakukan kerja-kerja penyelenggaraan supaya peralatan yang mereka miliki itu dapat berfungsi dengan baik. So that is basically the fundamentals of it. So kemampuan kita di dalam Industry Revolution 4.0 ini, for example, like the AI capability, we roll it back to the maintenance program. Sebab dalam penyelenggaraan setiap equipment tu dia banyak data. Tapi kalau banyak data, macam mana kita nak mempercepatkan proses supaya penganalisaan dapat dilakukan? AI, artificial intelligence, can play that role. So kita implementkan dan membantu customer untuk melihat apakah state of the health of the respective equipment. So itu dari satu sudut. Sudut yang lain, dalam keadaan pandemik, ada berlaku kerosakan equipment. Kepakaran daripada Jepun tak boleh datang Malaysia. Kalau peralatan tu daripada Germany cannot fly in because the border is closed. So macam mana nak dapat panduan supaya masalah yang dihadapi itu boleh diatasi? Artificial intelligence. So this is here virtual reality technology comes in. What we see here, the expert can see it also in other part of the world through virtual reality technology. So itu membantu lagi, dan banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh kemukakan, case study dia yang mengatakan bahawa apa yang kita concentrate sekarang sebenarnya membantu add value to our traditional business. Okey. Maksudnya sejauh mana pun serba dinamik pergi selepas ini, ia bukan menjarakkan ataupun menjauhkan serba dinamik dan perniagaan-perniagaan asalnya, tetapi memperkasakan ia lagi. Betul. Okey. Datuk juga dan serba dinamik juga sebenarnya tidak ketinggalan dari segi memainkan peranan terhadap pendidikan ataupun latihan kepada anak tempatan terutamanya dari pengetahuan yang ada, kepakaran yang ada. Jadi apa pula perkembangannya dari segi itu? Pertama, kita lihat dari segi what we call it as a guidance to entrepreneurs. Kita mendukung ke polisi kerajaan untuk diwujudkan vendor development program. Kita sendiri roll out what we call is Gen Y business model untuk mereka-mereka yang di peringkat umur di antara 20 sampai 30 tahun. They have a lot of bright ideas, very lots of stamina. So we nurture them and help them in doing business. And then the last one yang saya sebutkan tadi tu, the innovation lab tu, untuk startup company. They come in and we give the helping hand,
and also help them to grow to the next level so that they can compete. So itu dari segi education and training yang kita sumbangkan. Tapi dari segi konsep yang lain, salah satu sebab kenapa Cyberdynamic acquired Unimai, University Malaysia of Computer Science and Engineering, adalah juga mempunyai satu keyakinan bahawa mereka-mereka di pengajian tinggi ini adalah insan-insan yang istimewa. Sebab we believe that these are the people who has a very high intellectual and thinking in terms of minds and memory and so on and so forth. So kita menggunakan mereka ini juga membantu di dalam R&D yang kita lancarkan secara besar-besaran. So R&D yang kita rangkakan ini adalah sebenarnya berkaitan masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat Cyberdynamic, the industrial practice. So R&D itu align to the requirements of the industry. So that actually helps us to improve our products and system, and also at the same time it helps these smart people to understand what the industry want. So istilah dia yang selalu orang gunakan to narrow down the gap between the academician and also the industrial practitioner. So saya rasa dari segi pendidikan itu yang kita rasa agak bangga, dan kita meyakini bahawa pendidikan ini adalah suatu investment yang tidak akan disesali. Okey, baik. Sangat menarik. Kita ada pemanggil di talian, saya difahamkan. Kita akan berehat seketika selepas ni, tapi kita bersama-sama dengan Encik Zul dari Selangor terlebih dahulu. Hello Encik Zul. Hello. Hello, boleh. Okey, baik. Teruskan Encik Zul. Hello, saya buat panggilan kepada Alam semua. Saya salah di makan berdinamik. Okey, kita kurang jelas sebenarnya suara Cik Zul. Mungkin kita akan cuba sebentar lagi. Kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini. Teruskan menonton Ruang Bicara di Bernama TV. Baik, bersua lagi menerusi ruang bicara untuk blok terakhir sebenarnya bersama-sama dengan Datuk Dr. Engineer Abdul Karim Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Cyberdynamic Holdings Berhad, bercakap tentang Cyberdynamic yang terus berkembang dalam suasana ekonomi dilanda pandemik global waktu ini. Dan ada satu perkara lagi kita nak sentuh, Datuk, sebenarnya. Kerana difahamkan Cyberdynamic merupakan salah satu daripada rakan kongsi utama ataupun premier partner bagi Pavilion Malaysia di Expo 2020 Dubai yang akan berlangsung dari 1 Oktober tahun ini hingga 31 Mac tahun depan. Jadi mungkin boleh Datuk terangkan juga peranan Cyberdynamic dalam kerjasama ini. Kita akan menjadi sponsor premier kepada aktiviti Dubai 2020 under the Malaysian Pavilion. Dan mereka-mereka yang terlibat di dalam program Dubai 2020 ini juga akan diberikan suatu hari yang disebutkan the National Day of their country. So in this context is Malaysia Day. Dan ini dirancangkan akan diadakan pada 8 Januari 2022. So kita merupakan antara sponsor premier untuk acara tersebut. Dan saya sebenarnya ingin mengambil peluang ini mengajak GLC yang lain dan juga syarikat-syarikat gegasi yang lain sama-sama untuk mendukung misi penting untuk mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia ini. Manfaat yang kita dapat daripada menjadi sponsor ini adalah kita dapat mempromosikan produk kemampuan kita, dan kami difahamkan bahawa pengaju negara yang menganjurkan ini, United Arab Emirates, target about at least 25 million people coming in to visit this particular expo. So kalau kita lihat daripada jumlah target yang mereka nak bawa, these are your potential customer, or these are our potential customer. So kita melihat bahawa ini adalah peluang yang amat baik untuk siapa-siapa melibatkan diri di dalam Dubai 2020 ini. Cyberdynamic sendiri bagaimana akan dipaparkan di Dubai 2020? Antara penglibatan kita adalah
we have one-to-one peers or business-to-business discussion. And then we are also going to be given certain slot to present what we can do, what we can do, and what can produce in terms of contribution to different countries. So saya rasa ini adalah peluang yang baik. Dan ketiga adalah kita juga akan diberikan peluang untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, the decision making from the industry and also from the decision making of the respective different countries. So kita boleh memilih negara mana yang kita nak ditemukan in terms of these potentials of the business. Saya rasa ini agak baik sebab daripada pengalaman kita, knowing the decision making people of respective country is also very easy for us to expand our business in the country that we intended to. Okay. So Dubai 2020 under the Malaysian Pavilion will have this kind of opportunity. Dalam keadaan, dalam wajah pasaran sekarang, Datuk rasa bahagian mana yang paling berpotensi untuk syarikat-syarikat dari Malaysia yang perlu direbut semasa Dubai 2020? Kepada mereka-mereka yang mempunyai teknologi dalaman, mereka-mereka yang mempunyai app, sistem dan produk yang ingin diperkenalkan kepada negara-negara lain. Ya. Ini yang paling berpotensi besar. Ya. Okey. Baik, mungkin aspirasi Datuk sendiri, harapan ataupun jangkaan wawasan Datuk untuk Expo Dubai 2020 ini? Saya mengharapkan supaya ianya dapat menaikkan nama ataupun mengharumkan nama Malaysia di negara-negara lain, di mata negara-negara lain, dan mereka-mereka yang terlibat termasuk usahawan-usahawan dan seumpamanya boleh mendapat perolehan yang baru untuk masa-masa yang akan datang, because this is a platform for you to invest to reap the results in future. Yeah. Okey. Baik, tadi Encik Zul yang membuat panggilan kepada kita, tak dapat juga kita dengar dengan jelas taliannya. Namun penerbit ada menyalin soalan yang diberikan dan Encik Zul tadi berkongsi bahawa beliau sendiri telah lama mengikuti perkembangan Superdinamik dan tahu sedikit tentang kejayaan Superdinamik ini sendiri. Dan bila kita bercakap tentang IR 4.0, soalannya adalah adakah Datuk rasa IR 4.0 ini akan menyediakan satu potensi sumber manusia yang besar, ataupun sebenarnya ia akan menjadi limitasi kepada sumber manusia kita selepas ini? Dia bagi saya, I see it from two angles. Okay. Sudut yang pertama adalah whether we want to accept the technology or not. The technology doesn't care. Because it's going to come in. Whether you like it or you don't like it, it's going to come. So maknanya kalau kita tak nak mengejar teknologi ini, maknanya this is what we call the disruptions of it lah. Kita akan mengalami akibat-akibat dia yang akan merosakkan, meruntuhkan ekonomi kita dan seumpamanya. Kalau kita nak melihat daripada sudut establishment ataupun penggunaan human resource, memang banyak bidang akhirnya akan diambil alih oleh mesin-mesin. Because machine they behave better than human being. Okay. Human being ni dia ada perasaan, dia ada emosi. Tapi machine ni dia ikut arahan. So at the end of the day, machine will take over a lot of the roles of human being. Tapi saya mempunyai keyakinan bahawa manusia ni memang cerdik. Dia akan melihat dan memikirkan other source of words which can be done by human being. I give you an example. Like at one time, kita melihat TV ini sebagai suatu destructive equipment. Tapi kita nak menghalang tak dapat dah. Sekarang ni TV become a source of aspiration. Sama juga dengan teknologi ini. Manusia akan fikir cara macam mana manusia akan memainkan peranan supaya ianya dapat menandingi mesin-mesin ini.
Ada orang yang khawatir, for example, dia tengok banyak fiction movie and so on so forth. Robot mengambil alih Robots dunia. and so on so forth. Tapi one thing that I just would like to highlight here is all these robots work on battery. They need power to be energized so that they can move, they can act, they can think. So siapa yang mencipta bateri? Manusia. Dan bateri belum ada wujud lagi bateri yang boleh last forever. Yang tak pernah habis. Yeah. Okay. So meaning to say that at the end of the day, it is still human being that will control this equipment. So manusia ni takkan dipinggirkan ya. Sebab manusia ni mempunyai kelebihan, they are controlling the machine. Okey, itu sangat menarik. Jadi jangan risau dan jangan terpengaruh juga dengan perkara-perkara yang mungkin tidak ada asasnya yang diserlahkan menerusi filem-filem berunsurkan teknologi ini. Dan setakat ini Datuk rasa ia lebih memberikan kita kebaikan IR 4.0 ini sendiri. Dan dari segi apa mungkin Datuk rasa kita perlu optimumkan ataupun menjuarai IR 4.0 ni? Saya rasa kalau kita lihat dari segi teori dia, there are 9 pillars that support the philosophy of Industrial Revolution 4.0. Kalau semampu yang mungkin kita kuasailah ke 9 pillars itu. Tapi seperti yang saya sebutkan, masing-masing manusia ataupun syarikat ada kemampuan dia. So just select some of the pillars that you are good in, master it, and roll it out as capabilities and service that you can offer through other parts of the world. And again, peluang memang banyak, luas, dan mereka-mereka yang mengkhawatiri the destruction part of it, don't worry about it, because at the end of the day, it is still human that control the teknologi. Okey. Saya menunggu juga kalau Serba Dinamik ada perancangan untuk menceburkan diri dalam industri permainan virtual yang Yeah, in fact, we are doing that already. Oh, okay. Digital Visual Park, part of it is this digital entertainment games and so on. Okay. E-sport is what we see is a very potential area. It will become a global activities. And in mana-mana sokan-sokan yang akan datang ini, memang dia akan ada satu segmen specially for e-sport. Okay. Yeah. Okay. So semua ini ada kaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi, talking about all this Industrial Revolution 4.0, the pillars that support the technology. Okey. Baik, terima kasih Datuk. Selamat berjaya kepada Serba Dinamik. Harapnya insya-Allah kita berjumpa lagi pada tahun-tahun akan datang, bercakap tentang kejayaan lebih banyak lagi. Ya. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Engineer Abdul Karim Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Serba Dinamik Holdings Berhad, menerusi ruang bicara malam ini bercakap tentang syarikat Serba Dinamik yang dan juga perkembangannya, kemajuannya, kejayaan dan pencapaiannya, terutamanya menerusi ekonomi pandemik global sekarang ini. Saya Wan Syarina, kita harus berakhir di sini. Jumpa lagi pada lain masa. Teruskan menonton siaran Bernama TV.